Hai, video kali ini cikgu akan ajak awak cabaran selepas pembentukan Malaysia daripada aspek isu pembangunan dan juga ekonomi. Pembentukan Malaysia memberi kesan terhadap pembentukan pembinaan negara bangsa Malaysia. Selepas pembentukan Malaysia, negara kita menghadapi pelbagai cabaran. Antara cabaran utama adalah termasuklah pemisahan Singapura, ancaman komunis, isu pembangunan dan ekonomi yang cikgu akan jelaskan dalam video ini serta tragedi hubungan antara kaum. Masih baiklah. Kita orang kata dah kesian dia tak payah report lah kuno-kuno ni kan. Bila kita menyentuh pasal pembangunan ekonomi selepas merdeka, kita tak boleh lari daripada keadaan kita semasa dijajah. Sebenarnya British telah memperkenalkan ekonomi moden yang memberi kesan besar kepada negara kita. Apa itu ekonomi moden? British telah memperkenalkan sistem ekonomi moden yang lebih mementingkan keuntungan dan mengumpul harta melalui proses pertukaran barang atau jual beli serta melalui pembayaran yang lain. Mari kita lihat 5 ciri ekonomi moden yang digunakan oleh British. Ciri pertama adalah modal yang besar. Modal yang besar diperlukan kerana mereka membuka kawasan lombong dan juga ladang yang besar dan ianya bertujuan untuk dieksport. Ciri seterusnya ialah tanah. Kalau kita lihat, pemodal Eropah memerlukan tanah yang luas kerana mereka membuka ladang secara besar-besaran dan bertujuan ekspor seperti ladang getah. Ciri seterusnya adalah teknologi moden. Kalau kita lihat, oleh kerana mereka membuka ladang getah secara besar-besaran, begitu juga dengan pelumbungan, maka mereka menggunakan teknologi yang lebih moden. Contohnya, penggunaan kapal korek untuk pelumbungan biji timah. Untuk melaksanakan ekonomi moden juga, British terpaksa mengambil penggunaan buruh yang ramai, terutamanya peladang getah. Akhir sekali, pengeluaran untuk ekonomi moden adalah berskala besar di mana kegiatan ekonomi moden berorientasikan ekspor kerana permintaan yang tinggi di pasaran antarabangsa. Semasa itu, British telah mengekspor getah dan juga biji timah secara besar-besaran. Kesan pengenalan ekonomi moden oleh British telah mewujudkan jurang ekonomi antara orang Melayu yang rata-ratanya terlibat dengan ekonomi tradisional dengan mereka yang terlibat dengan ekonomi moden. Seterusnya, mari kita lihat bagaimana kerajaan mengambil langkah untuk memajukan semua negeri tersebut supaya ianya lebih seimbang. Sebelum Tanah Melayu merdeka lagi pada tahun 1957, rancangan pembangunan telah dilaksanakan di Tanah Melayu. Di mana kalau kita lihat bahawa Tanah Melayu telah mengadakan rancangan Melaya pertama bagi mengimbangi keadaan ekonomi di Tanah Melayu. Namun begitu, selepas pembentukan Malaysia, tentu cabarannya lebih luas. Tentulah rancangan Malaysia ini kena meliputi semua negeri termasuk Sabah dan Sarawak. Seterusnya, mari kita lihat bagaimana kerajaan mengambil langkah untuk memajukan semua negeri tersebut supaya ianya lebih seimbang. Tentulah fokus utama pada masa itu adalah kawasan luar bandar. Bagaimana kerajaan mampu mengubah keadaan kawasan luar bandar? So, kerajaan telah menubuhkan Felda. Felda telah ditubuhkan bagi memindahkan penduduk kawasan luar bandar yang tidak mendapat kemudahan asas ke dalam Felda, dan mana di Felda mereka mendapat kemudahan asas penting terutamanya api, air dan juga kemudahan lain seperti jalan raya dan juga sekolah. Mengapa rancangan Malaysia pertama diadakan? Kalau kita lihat, wujudnya isu pembangunan pada masa itu, iaitu antaranya adalah kedudukan sosioekonomi penduduk yang berpendapatan rendah, terutamanya kawasan luar bandar, serta taraf pendidikan yang rendah di kawasan penduduk luar bandar. Keadaan ini perlu diatasi. Mari kita lihat isu utama untuk ditangani oleh kerajaan, iaitu isu taraf hidup rakyat. Untuk menangani isu tersebut, kerajaan perlulah memperbaiki keadaan keuangan di mana terdapat kekurangan bantuan keuangan kepada mereka. Dan berikutnya adalah kekurangan kemudahan pengangkutan dan perhubungan. Oleh kerana itu, kedua-dua perkara ini perlu diperbaiki agar pembangunan di luar bandar dapat digalakkan dan dimajukan. Kerajaan sedar penduduk luar bandar rata-ratanya terlibat dalam sektor pertanian dan mereka masih terikat dengan teknologi yang rendah. Oleh kerana itu, pendapatan mereka juga adalah rendah dan sukar untuk ditingkatkan. Isu seterusnya, negara kita masih bergantung kepada pengeluaran bahan mentah iaitu getah dan juga biji timah. Keadaan ini menyebabkan bila berlaku kejatuhan harga biji timah dan getah di pasaran dunia, negara kita juga terjejas teruk dalam sektor ekonomi. Kesan daripada teknologi yang rendah
menyebabkan petani kita pendapatannya adalah rendah, dan keadaan ini menyebabkan kita tidak menjurus kepada pertanian komersial, dan petani ini tidak terdedah dengan pertanian komersial yang membawa keuntungan kepada mereka. Untuk mengatasi masalah kebergantungan terhadap getah dan biji timah, kerajaan telah mempelbagaikan bidang pertanian seperti memperkenalkan tanaman baru seperti sawit dan juga kokos yang bagi mendapatkan keuntungan daripada sektor tersebut. Dengan memperkenalkan pelbagai tanaman baru, maka kerajaan berjaya mengurangkan pergantungan terhadap biji timah dan getah serta berjaya memperbagaikan pengeluaran komuniti negara kita. Kerajaan juga cuba memperbagaikan kegiatan ekonomi seperti menceburi diri dalam bidang industri, memproses. Seterusnya, mencari pasaran baru bagi kedua-dua komuniti utama kita iaitu getah dan juga biji timah. Apa maksud pasaran baru? Jika dulu kita sangat bergantung pada penjualan kita kepada British, nama begitu, selepas kita mentubuhkan Malaysia, kita telah berjaya mencari pasaran baru kepada negara-negara lain. Isu seterusnya ialah taraf hidup yang berbeza. Untuk menangani masalah ini, kerajaan telah melancarkan program pembangunan negara berasaskan satu rancangan bersepadu. Bagaimana kerajaan laksanakan? Rancangan telah menggerakkan perkilangan dan pembuatan di negara kita dengan membuka kawasan baru. Dengan pembukaan kawasan baru, kita telah membawa masuk orang luar, terutama kawasan penduduk luar bandar, berpindah ke kawasan baru untuk bekerja dalam sektor perkilangan. Dengan ini, kawasan ini telah dibangunkan. Asalnya kawasan itu adalah kawasan yang tidak membangun. Kerajaan juga cuba mempercepatkan integrasi di kalangan penduduk dan juga di kalangan negeri, terutamanya negeri yang agak jauh dari segi pembangunan. Kalau kita sedar, semasa penjajahan, tempat negeri tertentu saja diberi fokus oleh kerajaan British. Keadaan ini berterusan selepas kita membentuk Malaysia. Oleh kerana itu, menjadi cabaran dan langkah juga kerajaan untuk merapatkan antara kawasan negeri-negeri tersebut dengan mendapat bantuan Bank Dunia. Isu seterusnya adalah isu peluang pekerjaan yang terhad serta isu pengangguran yang meningkat. Disebabkan sistem pendidikan pada masa itu tidak mampu menjuruskan peluang pekerjaan kepada sektor yang baru, termasuklah sektor perkilangan, maka kerajaan mengambil langkah untuk menubuhkan pusat latihan vocasional dan teknikal bagi memenuhi keperluan pekerjaan dalam bidang sektor yang baru, iaitu sektor perkilangan. Isu seterusnya adalah isu dan masalah kesihatan dan sosial. Kalau kita lihat keperluan asas dan hak wanita dari segi kehamilan yang terhad untuk memperoleh kesihatan yang terbaik. Kekurangan kemudahan perkhidmatan kesihatan proporsional kepada ibu-ibu yang mengandung terus menyebabkan kadar kelahiran tidak normal dan kematian selepas bersalin adalah tinggi. Keadaan ini menyebabkan kerajaan cuba mengurangkan kadar kelahiran di kalangan penduduk Malaysia. Kerajaan telah memperkenalkan program perancangan keluarga serta cuba menambah baik perkhidmatan kesihatan terutamanya di kawasan luar bandar. Kesimpulannya, kerajaan telah melaksanakan pelbagai program dalam usaha menangani masalah isu pembangunan dan ekonomi. Kepimpinan dan juga kerjasama yang diberikan oleh ahli masyarakat telah membantu mencapai matlamat yang disusun oleh kerajaan. Seterusnya, supaya semua program yang telah dirancang tercapai, maka kita perlu mengekalkan keadaan aman dan juga makmur. Oleh itu, adalah penting bagi rakyat menjaga kestabilan politik dalam mengekalkan keamanan dan kemakmuran negara. Sekian, terima kasih. Kita jumpa lagi kelas. Bye! Jangan lupa like video saya, subscribe dan share.